Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian berkenaan dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karangan Al-Imam Al-Zahabi. Alhamdulillah, pada sesi yang lepas kita telah pun menghabiskan perbahasan berkenaan dengan bab 3, iaitu berkenaan sihir. InsyaAllah pada malam ini kita akan mula dengan bab yang baru, iaitu dosa meninggalkan solat. Muslim-muslimat hormati Allah sekalian, sebelum kita membacakan dalil-dalil yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, suka untuk kita menyebutkan beberapa perkara berkenaan dengan solat. Yang pertama, ta'rif solat. Solat dari segi bahasanya, bermaksud ad-du'a, bermaksud permohonan ataupun doa dalam bahasa Melayu yang biasa kita sebut. Dan dari sudut ta'rif kita akan bawa perbahasan satu-satu perkataan, sama ada dari sudut bahasanya, sama ada dari sudut adatnya, ataupun sama ada dari sudut syaraknya. Jadi doa itu dari sudut bahasanya diterjemahkan, solat itu dari segi bahasanya diterjemahkan sebagai doa. Manakala dari sudut syarak, solat bermaksud ibadah ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Solat bermaksud suatu ibadah ذات أقوال وأفعال معلومة, yang memiliki perkataan-perkataan yang perlu dibaca dan juga memiliki perbuatan-perbuatan yang perlu kita laksanakan, maklumah yang diketahui. Muftatihatan bitakbiri, dan solat tersebut dibuka dengan takbir, ataupun sebahagian menyebutkan tahrimuha at-takbir. Maksud tahrimuha adalah setelah kita bertakbir, maka perbuatan lain ataupun percakapan lain ataupun perkataan lain selain daripada solat telah pun diharamkan. Wa mukhtatimatan bitaslim, dan diakhiri dengan salam, ataupun sebahagian menyebut wa tahliluha at-taslim, dan halal perbuatan-perbuatan lain setelah kita memberikan salam. Itu solat dari segi bahasa dan juga dari sudut syaraknya. Jadi bila kita sebut solat, meninggalkan solat, yang dimaksudkan kat sini bukanlah meninggalkan doa, tetapi meninggalkan solat dari segi syaraknya. Kemudian solat ini merupakan rukun kedua apabila seorang itu menganut agama Islam. Dan kita tahu bahawa solat ini merupakan satu-satunya syarak yang Nabi SAW terima direct daripada Allah Azza wa Jal di langit, yang mana tidak ada perintah ataupun tidak ada ibadah sing seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan. Dan kefarduan solat seperti mana yang ada pada hari ini berlaku ketika Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan. Isra' perjalanan pada waktu malam, Mi'raj diangkat ke langit. Bukan bermaksud selama Nabi SAW di Mekah, selama Nabi SAW di Mekah itu, daripada tempoh baginda dilantik menjadi Rasul sampailah baginda di-mi'rajkan ke langit, bukanlah maksudnya tidak ada solat. Solat ada 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang.
Tapi yang apabila kita masukkan solat itu disyaratkan pada malam Isra' Mi'raj, maksudnya adalah kefarduan seperti mana yang ada pada hari ini. Kemudian perkara yang terakhir sebelum kita bacakan nas-nas berkaitan dengan dosa meninggalkan solat adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih daripada 60 kali perkataan as-salah di dalam Al-Quran. Lebih daripada 60 kali, lebih kurang 60 kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan as-salah. Dan kebanyakannya solat ini tidak dipasangkan dengan puasa, dan solat juga tidak dipasangkan dengan haji. Tetapi bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahawa solat ini Allah Subhanahu wa taala pasangkan dengan az-zakah. Ini membawa kepada bab yang kelima. Kalau kita buka buku Az-Zahabi ini, dosa besar yang kelima adalah meninggalkan membayar zakat. Itu perbahasan lain. Baik, meninggalkan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada muka surat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maryam, dalam surah Maryam ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa khalafa min ba'dihim, dan datanglah setelah mereka khalfun, pengganti, adha'us salah, yang meninggalkan solat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Kelompok ini maksudnya meninggalkan solat, lalu mereka itu mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, mereka ini kelak akan tersesat. Kemudian pada ayat berikutnya itu illa man taba, melainkan orang yang bertaubat. Ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Baik, para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, fa khalafa min ba'dihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan min ba'dihim, setelah mereka itu. Mereka itu merujuk kepada siapa sebenarnya? Kalau kita tengok ayat itu, fa khalafa min ba'dihim, setelah mereka. Mereka itu sebenarnya siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Baik, para ulama tafsir menyebutkan, sebahagian mereka kata yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini, hum itu, mereka itu adalah golongan-golongan Yahudi yang akhirnya mereka itu, seperti mana Allah Ta'ala gambarkan, meninggalkan solat ataupun menyia-nyiakan solat. Manakala sebahagian ulama tafsir dan tokoh-tokoh tafsir seperti Mujahid dan juga Qatadah, mereka berpandangan bahawa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam ayat yang ke-59 surah Maryam ini adalah golongan di kalangan umat ini. Maksudnya orang Islam itu sendiri, sekiranya mereka memiliki ciri-ciri ini, iaitu meninggalkan ataupun menyia-nyiakan solat, dan mereka itu mengikuti syahwat, nescaya mereka itu termasuk sekali dalam ayat ini. Baik, itu satu. Hum itu siapa? Sebahagian menyebutkan Yahudi berdasarkan konteks ayat ini, manakala sebahagian meluaskan skopnya di kalangan umat Islam itu ada yang berbuat seperti ini. Baik, kemudian perkataan adha'u. Okey. Perkataan adha'u, kalau kita lihat terjemahan perkataan adha'u itu dalam buku tersebut, adalah mengabaikan solat. Okey, mengabaikan solat. Dalam arti kata lain, solat itu terabai sekiranya ia tidak dikerjakan ataupun sekiranya ia ditinggalkan. Okay, itu zahir daripada ayat ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan ada satu kelompok ataupun golongan yang mereka ini adha'u. Adha'u maksudnya adalah mengabaikan. Dalam arti kata lain, meninggalkan solat ataupun tidak mengerjakannya. Tetapi sebahagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berpandangan perkataan adha'u maksudnya adalah mengakhirkan waktu solat. Mengakhirkan waktu solat maksudnya apa? Mengerjakan solat di akhir waktunya. Maka kalau kita mengambil pandangan Abdullah bin Mas'ud,
sesiapa sahaja di kalangan umat ini yang melewat-lewatkan mengerjakan solat, maka dia termasuk di kalangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman. Jadi perkataan adha'u maksudnya adalah tidak mengerjakan. Cuma ada sebahagian ulama, di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, mereka itu berpandangan maksudnya menyia-nyiakan termasuk sekali adalah mengerjakan solat di akhir waktunya ataupun tidak mengerjakan di awal waktunya. Baik, kalau kita perhatikan seperti mana yang kebanyakan asatidzah sebutkan kepada kita, kita ini akan diuji dengan dua perkara. Ini banyak kali kita sebut. Satunya fitnah syubhat, dan yang kedua adalah fitnah syahwat. Kita akan menghadapi dua perkara ini sampailah kita meninggal dunia. Syubhat, syahwat. Dan menariknya, ayat ini di antara yang menunjukkan perkara tersebut, iaitu golongan yang menyia-nyiakan solat, mengabaikan solat ini, apa kesan kepada diri mereka itu? Wattaba'u asyahawat. Mereka ini akan mengikuti syahwat mereka. Mereka ini akan sering kali menuruti syahwat mereka. Tidak ada kekuatan di dalam diri. Itu sebab dalam arti kata lain, kalaulah kita ingin menundukkan syahwat kita, semua orang punya syahwat. Sama ada bagus tak bagus, semua orang memiliki syahwat. Tinggal lagi macam mana kita nak mengawal syahwat itu ataupun mengarahkannya ke arah kebaikan yang halal. Jadi ayat ini secara tidak langsung menyebutkan bahawa kalaulah kita ini menyia-nyiakan solat, dia akan paralel ataupun dia akan selari, kita akan mengikuti syahwat. Dalam arti kata lain, kalaulah kita nak mengawal syahwat kita, maka kerjakanlah solat dengan sebaiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini, fasawfa yalqawna ghayya, mereka kelak akan tersesat. Sebahagian para ulama tafsir menyebutkan ghayya itu maksudnya adalah neraka Jahannam. Baik, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang berikutnya. Ini ayat yang sering kali dibaca, okay, ketika solat. Sebab ayat ini di antara ataupun ayat surah ini di antara surah yang ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun ayat yang keempat sehinggalah yang kelima, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baik, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan fawailun. Wailun kalau diterjemahkan kat situ celakalah. Dan kita juga pernah bahaskan perkataan wail dalam kitab syurga neraka. Wail ini juga merujuk kepada neraka Jahannam. Jadi sebenarnya maknanya itu selari, celaka. Kenapa? Kerana orang yang dicampakkan ke neraka Jahannam akan mengalami kebinasaan ataupun kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan kecelakaan. Kalau yang tadi itu menyia-nyiakan solat, yang ini pula Allah Ta'ala mengisbatkan atau maksudnya menetapkan dia tu solat, tapi dia juga tetap terkena wail. Tetap terkena wail. Ini bukan kes tak solat, ini kes solat, tapi dia juga berada dalam kecelakaan. Siapakah golongan seperti yang Allah Ta'ala sebutkan ini? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai an terhadap solatihim. Sebahagian ulama menyebutkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alladzina hum fi solatihim sahun. Ada beza tak di antara perkataan an dan juga perkataan fi? Ada. Kalau an itu kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, apa maksudnya an? Maksudnya apa? Atas. Maksud apa an? An maksudnya adalah tentang ataupun daripada. Alladzina hum an, tentang ataupun berkenaan solat mereka,
Kalau Allah Ta'ala sebut fi, apa maksud fi? Dalam solat mereka. Ada beza tak kesan dua tu? Ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kalau, Allah Ta'ala dalam ayat ini sebut perkataan an tentang solat mereka tu, lalai mereka kerjakan. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut fi, maksudnya apa maksud dia? Dia solat dalam keadaan tak khusyuk. Betapa ramai kalau Allah sebutkan perkataan fi ni, kita berada dalam keadaan tak selamat. Alhamdulillah Allah Ta'ala sebut an. Nanti kita akan sebutkan perkara-perkara yang membantu khusyuk, walaupun banyak kali kita dengar, tapi mudah-mudahan ia sebagai satu tazkirah untuk kita. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu mengerjakan solat mereka, bukan tak solat, tetapi dalam keadaan yang lalai. Di antara perkara yang termasuk sahun ini adalah dia mengerjakan solat tanpa tamak ninah. Mengerjakan solat tanpa tamak ninah. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Menariknya Az-Zahabi ini dia tak terus cerita tentang orang melakukan solat. Dia susun satu-satu orang yang menyia-nyiakan, kemudian orang yang lalai, dan akhirnya dibawakan ayat ma salakakum fi saqar. Ayat ini adalah berkenaan dengan orang yang berada dekat neraka. Neraka pun ada waktu mereka bersembang. Ada waktu mereka bersembang. Kalau kita masuk dekat satu-satu kawasan, apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Kadang orang tanya, engkau daripada mana? Apa yang menyebabkan kau masuk sekali? Gagal sama-sama, apa yang menyebabkan kau gagal? Maka Allah Ta'ala nukilkan, ini masa akan datang, di mana ahli neraka itu berborak sesama mereka. Pastinya borak dalam keadaan kesakitan. Maka sebahagian ahli neraka bertanya, ma salakakum fi saqar? Dia kata, wahai fulan, apa yang menyebabkan engkau masuk ke saqar? Saqar itu maksudnya adalah neraka lah. Jadi kawan tu kata, qalu, yang ditanya tu menjawab, lam nakum minal musallin, kami ini tidak termasuk di kalangan orang yang mengerjakan solat. Jadi tiga perkara yang Al-Imam Az-Zahabi berikan peringatan kepada kita. Satu, yang menyia-nyiakan, contoh orang yang solat di akhir waktu. Yang kedua, orang yang dalam keadaan sahun, lalai, contohnya tidak ada tamak ninah, sampai terlupa. Ini ketiga ke keempat ni, rakaat ketiga ke keempat. Orang jarang lupa ini rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Biasanya orang akan lupa rakaat ketiga ataupun keempat. Kadang dia pergi tambah 1-5. Jadi tak? Jadi. Bahkan jadi juga dekat Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Akhirnya kita tahu apa yang patut kita buat kalau kita dalam keadaan terlupa. Dan yang ketiga, Al-Imam Az-Zahabi bawakan ayat yang menunjukkan orang yang meninggalkan totally solat akan masuk ke dalam neraka. Baik, muka surat yang berikutnya. Muka surat yang ke-50. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian alladhi, yang bainana wa bainahum, di antara kita dan mereka adalah solat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, faqad kafar, sesungguhnya dia telah pun kafir. Baik, cuba kita perhatikan perkataan bainana wa bainahum. Bainana, na tu merujuk kepada Nabi SAW dan siapa yang mengikut petunjuk baginda. Bainahum, hum kembali kepada siapa? Kalau kita lihat dalam terjemahan buku ini, seolah-olah yang dipilih hum itu adalah kafir. Kalau kita sebutkan secara umum, seolah-olah Nabi SAW sebut
perjanjian di antara kita yang menyebabkan kita itu berbeza, kita dengan juga mereka, mereka itu adalah orang kafir, adalah solat. Dan di penghujung itu Nabi SAW kata, siapa yang meninggalkan solat sesungguhnya dia kafir. Itu konteks hadis tersebut. Akan tetapi ada sebahagian yang mensyarahkan hadis ini, mereka menyebutkan hum merujuk kepada golongan munafik. Golongan munafik. Munafik ini Muslim ke tidak? Muslim dari zahirnya, tetapi mereka itu tidak Muslim, kafir maksudnya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam kerak api neraka. Orang munafik tak. Tapi sebahagian yang mensyarahkan hadis ini kata al-ahdu, perjanjian di antara kita dengan mereka, maksud orang munafik, sebabkan mereka itu mengerjakan solat secara zahirnya, maka mereka itu dianggap sebagai tak kafir, tapi pada asalnya mereka itu adalah kafir. Jadi itu sebahagian menyebutkan hum ini merujuk kepada golongan-golongan munafik. Baik. Hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, man fatathu salatul asri habita amaluh, siapa yang meninggalkan solat asar maka hancurlah amal perbuatannya. Apa yang menarik tentang solat asar ini? Apa yang menarik tentang solat asar sehingga Nabi SAW dalam hadis ini mengkhususkan solat asar? Apa solat yang paling susah nak dikerjakan? Biasa orang telajak lah, subuh. Di antara subuh dengan asar, mana satu lebih azim? Subuh ke asar? Dia sebenarnya semua solat tu sama, kena dikerjakan. Tapi disebabkan ada nas ini, man fatathu, siapa yang terlepas solat asar, habita amaluhu, maka hancurlah amal perbuatannya. Apa dosa yang menyebabkan seorang itu hancur amal perbuatannya? Setelah kita baca Al-Quran dan juga setelah kita mengaji hadis, satu, apa dia? Syirik. Dan ini disamakan dengan perbuatan tersebut. Hadis ini secara umum menyebutkan tentang agungnya solat asar. Dan ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Apa dia? Pernah dengar tak solat al-wusta? Allah Taala sebut apa? Hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta. Allah Taala sebut, hendaklah kamu memelihara ataupun menjaga solat. Kemudian pada ayat selepas itu Allah Taala mengkhususkan hafizu ala salawati was-salati al-wusta, dan solat wusta. Solat wusta situ merujuk kepada apa? Solat al-wusta situ merujuk kepada solat asar. Jadi yang demikian, sebahagian menyebutkan di antara solat yang sangat besar nilainya adalah solat asar. Satu. Dia, Nabi SAW sebut ini, kemudian bukan dibantu, maksudnya ayat Al-Quran tu Allah Ta'ala mengkhususkan solat asar. Ada apa dengan solat asar? Kalau nak dibanding dengan solat subuh lah. Pernah dengar tak? Man shalla al-bardain, barang siapa yang mengerjakan apa, al-bard ini kita sebut apa? Dua kesejukan. Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang solat dua kesejukan, apa ganjarannya? Dakhala al-jannah, dalam hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mengerjakan dua solat sejuk, dia akan masuk ke dalam syurga. Apa dua solat sejuk tu? Solat apa yang sejuk? Subuh, isyak. Subuh dan juga asar. Kenapa dua sejuk tu? Isyak pun sejuk juga kan sekarang ni, angin bertiup, hujan, sedap, berselimut. Baik.
kerana kemuncak pada waktu pagi sejuknya itu berada dekat asar. Ataupun sebahagian menyebutkan permulaan masuk sejuk pada siang hari ataupun pada waktu siang adalah waktu asar. Disebabkan itu, ramai yang prefer untuk buat hal-hal dunia pada waktu asar. Nak main badminton, sedapnya waktu bila? Zuhur ke asar? Nak jogging, ada orang jogging tengah hari tu. Awak nak ke mana ni? Saya nak jogging lah. Pukul 2 jogging. Tak sedap. Sedapnya bila? Waktu asar. Ada orang jogging waktu zuhur? Ada kot. Dan juga masuk penghujung pada waktu sejuk, pada waktu malam, sebagai menyebabkan kemuncak sejuk pada waktu malam itu berada pada waktu fajar. Ataupun sebagai menyebutkan penghujung sejuk sebelum masuk ke pagi adalah pada waktu fajar. Dan biasanya manusia ini bergelut dengan hawa nafsunya. Nak buat kerja, sedapnya pergi shopping bila? Pada waktu asar. Nak riadah pada waktu asar. Kalau lepas subuh pula. Pada waktu subuh sedapnya layan mimpi, tidur, tarik selimut. Sebab akhirnya Nabi SAW sebut, siapa yang sanggup bangkit, bagi lelaki wajib pergi berjemaah di masjid, baginya ganjaran syurga. Yang demikian itu padanlah agung solat asar. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang fatathu, yang terlepas, sini disebut meninggalkan salatul asri, solat asar, habita amaluhu, maka musnahlah amalannya. Dan kita tahu Nabi SAW ini di antara waktu yang lama baginda duduk berzikir selain daripada waktu subuh adalah waktu asar. Kenapa? Dan Nabi SAW juga berpuasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Kenapa? Kerana pada waktu itu amalan diangkat. Jadi padan manfaatatu salatul asri habita amaluh. Baik, kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa bainal syirki tarkus salah. Pembatas ataupun pembeza di antara seorang hamba. Hamba sini merujuk kepada hamba Allah. Menjadi hamba kepada manusia merupakan satu kehinaan, tetapi menjadi hamba kepada Allah merupakan suatu kemuliaan. Dan kalaulah tidak kerana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita ini tidak ada di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalaulah tidak kerana, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin dan juga manusia, tidak ada tujuannya melainkan untuk beribadah kepadaku. Nabi SAW juga bersabda, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka sesungguhnya jaminan Allah telah lepas darinya. Makhul meriwayatkan, mengatakan bahawa hadis ini berasal dari Abu Dhar, padahal Makhul tidak sezaman dengan Abu Dhar. Itu sedikit huraian. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang mengaku Muslim tetapi tidak mahu salat. Ayub As-Sakhtiyani juga mengatakan ataupun mengucapkan yang sama dengan Umar. Al-Jariri meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidak mencap kafir apabila meninggalkan sebuah ibadah. Maksudnya kalau dia tak bayar zakat, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masih lagi boleh berbaik sangka. Kalau dia tak puasa, sahabat masih lagi boleh berbaik sangka.
Mungkin pada tahun itu dia tak cukup duit. Tahun lepas dia bayar, tapi mungkin dia kehilangan harta dia, dia tak bayar zakat. Ataupun dia tak berpuasa, mungkin sebab dia sakit, mungkin sebab ada banyak keuzuran. Tapi ketahuilah muslim-muslimat sekalian, di antara ibadah yang satu orang itu tak boleh nak tinggalkan walau macam mana keadaan sekalipun, kecuali kalau dia hilang akal ataupun dia tak mampu dah, tak boleh bergerak dalam batang tubuh dia, adalah solat. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring lambung kanan. Lambung kanan tak boleh, lambung kiri tak boleh, baring macam itu saja. Ada imak, maksudnya kita dengan isyarat. Tak cukup waktu, boleh di jamak. Contohnya macam doktor, dia tak cukup waktu kalau dia tinggalkan bilik pembedahan pula lama, dia boleh jamak. Safar, as-safaru qita'atun minal azab, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, safar itu merupakan sebahagian daripada azab yang menyebabkan kita rasa berat, nak balik. Boleh jamak dan juga boleh qasar. Tak ada ruang untuk orang itu melihkan solat, kecuali dia hilang akal macam saya sebutkan tadi, ataupun tubuh dia tu memang tak berfungsi dah, orang koma dan sebagainya, pengsan. Jadi itu sebab sahabat ini masih lagi boleh berbaik sangka kalau ibadah-ibadah lain itu tidak dikerjakan. Mereka akan berhusnuzan dengan saudara mereka. Tapi solat, benda tersebut tidak ada husnuzan. Tidak ada husnuzan. Kenapa tak datang ke masjid? Tak lama tak nampak, ni solat ke mana, tak safar, dia ada saja duduk kat rumah. Baik. Ibnu Hazm berkata, tidak ada setelah kejahatan dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan solat, sampai waktunya habis, dan dosa membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak dibenarkan. Hammam meriwayatkan bahawa Qatadah telah meriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan, dari Hurairah bin Qabisah, ia berkata bahawa Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami, dan ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ya, hadis ini juga hadis yang sering kali kita dengar dan menarik kalau kita boleh ambil pengajaran. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu, perkara pertama yang dihisab bihi dengannya seorang hamba itu pada hari kiamat. Baik, ada dua jenis hisab ataupun ada dua kategori hisab yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan kepada hamba-Nya. Satu hisab haknya, satu lagi hisab hak dia dengan hamba-hambanya. Maksudnya katalah saya, Allah Ta'ala akan hisab saya dan kita semua, hak kita dengan Allah, apakah saya telah pun menunaikan hak Allah ataupun tidak. Dan yang kedua adalah hak kita, saya dan juga muslim-muslimat dengan sesama makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kalau hisab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Allah Ta'ala, perkara pertama yang Allah Ta'ala akan tanya adalah solat. Dan dosa besar yang sebelum ini kita telah pun bahaskan, kalau hak kita ini dengan sesama makhluk, apa perkara pertama yang Allah Ta'ala akan hisab? Berkenaan dengan pertumpahan darah. Itu dulu. Jadi kita dengan Allah Ta'ala tak tanya banyak. Perkara pertama adalah solat. Pada hari kiamat, min amalihi salatu, adalah solatnya. Baik. Fa in saluhat, kalaulah solatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah pun berjaya. Aflaha wa anjaha, dia sama artinya, cuma kalau diterjemah kat situ beruntung dan juga sukses. Apa pengajaran yang kita ambil? Di antaranya adalah perkara pertama yang patut kita titik beratkan dalam kehidupan seharian dan bina jadual kita itu adalah berdasarkan solat kita. Solat kena datang dulu. Nak ngajak pergi jalan-jalan, nak ngajak pergi shopping mall, sesuaikan dengan waktu solat. Bukan waktu asar tu lah nak pergi,
tepat sekarang asal pukul berapa? 4.50 lebih gitu kan, 4.50 tu lah baru nak keluar pergi shopping mall. Dia tak salah pun, tapi sepatutnya kita dahulukan solat. Solat dulu, nanti kita keluar. Itu mesyuarat. Kalaulah mesyuarat tersebut tidak tertakluk, maksudnya lebih anjal, bukan pada waktu kerja, kita kena datang mesyuarat, kena waktunya itu fix, ataupun kita ngajar kat sekolah memang kena ngajar pada waktu solat, itu cerita lain. Tapi kalau kita boleh anjalkan waktu kita kepada solat, kita dahulukan solat, itu adalah perkara yang lebih baik. Dan Nabi SAW sebut, siapa di kalangan hambanya ataupun di kalangan umat Islam ini yang buat aktiviti kehidupan sehariannya berdasarkan solat, Nabi kata apa? Aflaha wa anjaha, nescaya dia akan berjaya. Kita sebagai student, kita sebagai pekerja, susun jadual kita itu berdasarkan solat, nescaya kita akan memperoleh kejayaan. Dan azan pun sebut hayya ala al-falah, marilah ke arah kejayaan. Kemudian ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaya dekat akhirat adalah orang yang mengerjakan solat. Nak cari kawan yang berjaya, ada orang nak cari kawan yang loser, maksudnya jenis yang entah apa-apa gitu kan. Sebab kalau kita berkawan dengan orang yang entah apa-apa, kita juga akan jadi entah apa-apa. Ini tidak menafikan dakwah kita kepada orang yang tak soleh, itu cerita lain. Nak cari kawan, nak cari suami, nak cari isteri, tengok dulu solatnya. Kalau solatnya lepas, maksudnya apa? Okey. Kalau solatnya tak lepas, ini mafhum lain bagi perkataan Nabi SAW ini. Kalau solatnya tak lepas, maksudnya apa? Benda lain juga dia tak lepas. Sama ada kita nak menilai orang, agak-agak orang tu kalau dia tak solat, tak ngerjakan solat, ibadah dia lain macam mana? Kalau dengan Tuhan sendiri sekalipun dia perlakukan entah apa-apa, apatah lagi dengan sesama makhluk lain, dengan orang tuanya, dengan kawan-kawannya, dengan adik-beradiknya, confirm sahaja tak bagus. Jadi tak tengok ke puasa, tak tengok ke zakat, tengok dulu tentang solat. Solat apa yang utama dikerjakan dengan bagus? Solat fardu. Dan di penghujung hadis tersebut, Nabi SAW sebut, wa in fasadat, kalau sekiranya fasadat, rosak, jelek, buruk, faqad khaba, maka dia akan gagal, wa khasira, dan juga dia akan rugi. Jadi perbaiki solat kita. Mesti akan ada hari-hari kita ini mengalami duka cita, mengalami perkara-perkara buruk yang bagi kita benda tersebut tak kena dengan jiwa kita. Di antara yang mengganggu, akan terganggu adalah solat kita. Tapi dalam masa yang sama, di antara perkara yang boleh membaiki perkara tersebut, hari-hari kita yang tak bagus adalah dengan mengerjakan solat. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, uqatil, hatta yashhadu, sehinggalah mereka itu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu merupakan pesuruh Allah, wa yuqimus salah. Setelah syahadah, Nabi SAW perintahkan untuk memerangi manusia yang tidak mengerjakan solat, wa yu'tuz zakah, dan juga membayar zakat ataupun menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dhalika, sekiranya mereka melaksanakan ketiga perkara ini, apa dia? Syahadah, solat, zakat, asamu minni dima'ahum, maka darah-darah mereka itu akan terjaga, wa amwalahum, dan harta-harta mereka itu juga akan terjaga, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam. Maksudnya apa? Ada tak darah yang boleh ditumpahkan dengan hak Islam? Ada. Qisas contohnya, dia bunuh
dan dia dibalas bunuh. Ada tak harta yang boleh diambil berdasarkan hak Islam? Jawapannya adalah ada. Zakat contohnya. Wa hisabuhum, dan baki urusan dia itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah faqala waylak awalastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqillah faqala Khalid ibn al-Walid ala adribu unuqahu ya Rasulullah qala la la'allahu an yakuna yusalli. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyebutkan pada suatu hari seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW. Agak-agak ini kisah siapa ni? Khawarij yang pertama, Dhu Al-Khuwaisirah. Okay, Dhu Al-Khuwaisirah. Ini kisahnya tu panjang lah. Tapi ringkasnya, Dhu Al-Khuwaisirah ni tak puas hati dengan pembahagian harta yang Nabi SAW buat masa perang Hunain. Banyak dapat harta, Nabi bagi tu, Nabi bagi ni, bagi ni. Akhirnya Dhul Khuwaisirah datang jumpa Nabi SAW. Ini sebenarnya perkataan apa ni? Memberontak kepada Nabi SAW. Dan dia patut dipenggal lehernya. Itu sebab Khalid Al-Walid kata apa? Wahai Rasulullah, aku penggal lehernya. Dia kata apa kat Nabi SAW? Dia kata, ya Rasulullah ittaqillah. Dia kata, ya Rasul, takutlah kepada Allah Ta'ala. Sebab dia tak puas hati. Dia kata, pembagian harta ni merupakan pembahagian yang zalim. Tak bertakwa kepada Allah. Gitu arti kata lain. Nabi SAW terasa dengan perkataan dia itu. Nabi kata apa kat dia? Wailak, engkau berada dalam keadaan kebinasaan. Ataupun dalam bahasa kita, celaka. Awalastu ahaqqa ahli al-ard. Bukankah aku ini merupakan penduduk bumi yang patut lebih bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid ibn al-Walid. Ini ceritanya ni panjang ni. Kalau kita baca riwayat lain, dia banyaklah perbahasan itu. Di antaranya adalah Khalid al-Walid ini, ringkas ceritanya, ala adribu unuqahu ya Rasulullah, muka surat 52. Dia kata, wahai Rasul, biarkan aku penggal lehernya. Sebab kufur, perkataan itu kufur. Nabi SAW bagi tak penggal lehernya? Dhul Khuwaisirah. Nabi SAW tak bagi penggal lehernya disebabkan satu alasan. Apa dia? La. Nabi kata dekat Khalid, tak. La'allahu ayyakuna yusalli. Itu besar ganjaran orang yang masih lagi mengerjakan solat. Tak, Nabi kata. Boleh jadi dia itu masih lagi mengerjakan solat. Dia Muslim. Baik. Berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yuhafiz 'ala as-salati lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Waliyahzubillah. Nabi SAW sebut, وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ, siapa yang tidak menjaga. Menjaga kat sini bukan takat kita jaga macam yang kita faham itu. Jaga maksudnya kena ada al-adab menunaikan. Okay? Maksudnya kita jaga, ada al-adab kita tunai. Dan tak cukup sekadar tunai, kalau tunai sekali-sekala. Dia kena ada satu lagi ad-dawam. Dia kena ada al-ada dan juga ad-dawam. Tunai dan juga konsisten. Barulah kita boleh kata yuhafiz, dia itu menjaga solatnya. Al-ada dan juga ad-dawam. Tunai, tak cukup kalau esok tunai, kemudian tak tunai. Itu tak menjaga solat. Dia kena ada satu lagi ad-dawam. Maksudnya, apa maksud ad-dawam ini? Daim. Sentiasa buat. Ala solah, siapa yang tidak menjaga, maksudnya dia kurang daripada satu ni, dia tak tunai ataupun dia tak konsisten tunaikan solat. Lam yakun lahu nurun,
dia itu tidak ada cahaya. Cahaya kat sini agak-agak cahaya apa ni? Cahaya hakiki ke cahaya maknawi? Orang tak mengerjakan solat ni, pernah tengok tak muka orang bercahaya? Orang muka bercahaya sebab apa? Pakai skincare gitu kan. Para ulama ketika mensyarahkan perkataan nur ini, mereka kata ya, orang yang mengerjakan solat itu akan dapat cahaya secara hakiki dan juga maknawi. Orang kita mungkin faham cahaya itu maksudnya adalah kulit itu cerah. Tak juga sebenarnya. Pernah tengok tak orang yang kulit gelap tapi kita tengok wajahnya itu tenang? Itu maksudnya mukanya itu ada cahaya. Kalau kita tengok orang yang mungkin artis gitu, mukanya licin, kita tengok cantik lah, mungkin cantik gitu, cantik, tapi dia kekurangan, kita tengok itu kita rasa tenang. Itu cahaya hakiki yang kalau orang tu tak menjaga solatnya, benda itu akan hilang. Dia tak bergantung kepada gelap cerah. Dan satu lagi adalah cahaya maknawi. Cahaya maksud maknawi ni apa? Maksudnya yang tak nampak secara maknawi, metafizik. Maksudnya dia itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu sebab solat ini kalau dikerjakan dengan cara yang betul, dengan secara khusyuk, maka dia akan menyebabkan seseorang itu meninggalkan perkara-perkara maksiat dan juga mungkar. Kalau ada orang kata, Ustaz, saya ni nak merubah lah, saya banyak buat jahat, banyak buat maksiat, solat tak? Solat. Maka kita pesan kat dia, solat dalam keadaan yang benar dan dalam keadaan yang khusyuk. Benar dan khusyuk itulah yang akan menyebabkan solat seseorang itu menenggahnya daripada perkara keji dan juga mungkar. Wala burhan, dan dia tidak akan mendapat petunjuk. Wala najatun, mendapat kejayaan. Dan pada hari kiamat dia ini akan bersama dengan siapa? Qarun. Siapa Qarun? Orang yang kaya pada zaman Firaun. Hartanya telah pun menyebabkan dia lalai. Firaun yang mengaku Tuhan, tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haman, siapa Haman? Menteri Firaun yang menyokong. Sebahagian kalau kita baca Haman ini, sebahagian ulama menyebutkan Haman ini dia sokong apa sahaja yang dibuat oleh Firaun, dia support. Betul ke salah, support. Ini apa bahasa kita dalam bahasa Melayu ni, Haman ni? Apa dia? Ada satu bahasa yang lebih kasar sikit lah, tapi gitulah. Haman ini, dia ikut saja. Menteri, wazir, dia menteri Firaun. Dia nak jaga periuk nasi dia tu, dia kata ya. Dan juga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah di antara yang meninggal di tangan Nabi SAW pada perang Uhud. Dan kita tahu bahawa Nabi ini tidak membunuh melainkan dengan hak. Dan semasa perang, Nabi SAW kalau dia pergi bunuh orang tersebut, confirm musyrik. Maka orang tersebut adalah Ubay bin Khalaf. Siapa yang tidak mengerjakan solat, dia akan bersama dengan legend-legend inilah. Qarun, Firaun, Haman. Nama mereka ini terpahat dalam Al-Quran dan juga catatan sejarah. Baik, keterangan di atas menjelaskan bahawa orang yang meninggalkan solat akan dicap orang kafir. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba pun yang telah bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Orang yang mengakhirkan solat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar. Okay. Kata orang yang mengakhirkan solat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar. Jadi eloklah sekiranya kita ni kadang-kadang banyak teguran kita kepada guru kita.
keluarga kita tegur kat kita, nasihat kat kita, dan juga kadang-kadang kita pun berikan teguran kepada keluarga kita dan juga mungkin orang yang berada di bawah kita, anak murid kita, adik kita, dan golongan-golongan yang mungkin lebih muda daripada kita. Dan di antara perkara yang patut kita peringatkan selalu, selain daripada kita tunjuk contoh yang bagus, adalah jangan melewatkan solat. Berikan teguran kepada mereka, jangan meninggalkan solat, jangan melewatkan solat. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya yang datang ke Baitul Salam ini, kita mudah-mudahan terdiri pada golongan yang menegakkan solat ataupun mendirikan solat. Tapi kalau kita lihat di sekolah-sekolah, ada satu kajian tempat saya ngajar dulu pernah buat, daripada tingkatan 1 dicek sampai tingkatan 5, berapa peratus yang solat sempurna. Sekolah agama tak sampai 50%. Dan bagi kita tengok, ini sekolah agama kita. Dalam soal silik tu ditanya, solat apa yang biasa terlepas? Biasanya apa? Solat asar, solat subuh. Ditanya kenapa terlepas, di antara yang mereka jawab, ini bukan cerita dongeng ataupun direka-reka, tak percaya cuba buat di tempat sendiri, di taman perumahan ke. Bagi kita ni, alhamdulillah, kita pun dah lepas peringkat tersebut. Kita pun dah mengaji banyak akidah, bab fiqh. Ini termasuk yang memperingatkan kita untuk tidak meninggalkan solat. Tapi bagi golongan yang di luar sana, ditanya kenapa terlepas solat, pelajar-pelajar ni lah, di antaranya kerana apa? Penat. Penat kenapa? Pergi tuition. Ini bukan cerita rekaan, tapi ini adalah hasil dari perkajian. Penat pergi tuition dan sebagainya. Penting, pelajaran penting. Tapi kalaulah pelajaran ataupun perkara-perkara seperti ini menyebabkan generasi kita meninggalkan solat, maksudnya apa? Ada something wrong terhadap kita punya sistem, ataupun kita tengok budak tersebut berjaya tapi dia lompong solatnya. Maksudnya apa? Kejayaan itu merupakan bukan kejayaan yang sebenar. Ia mungkin kejayaan dari sudut material duniawi, tetapi ia tidak membawa apa-apa makna kalau ditimbang dari sudut kejayaan akhirat. Ini yang sangat membimbangkan kita. Kita nampak kat sini mungkin orang, alhamdulillah, kalau kita pergi masjid memanglah orang kat situ pergi solat. Cuba kita tengok, kadang-kadang orang yang lepak di kedai-kedai makan, duduk makan tak salah, okay? Duduk makan tak salah, tapi kadang-kadang mereka itu sembang sampai terlajak waktu, kadang terlupa pun. Baik, sebagai penutup, kita dah sebutkan tadi perkara yang termasuk dalam Al-Kabair ini, menyia-nyiakan solat, melalaikan solat, dan lebih teruk daripada kesemua itu adalah meninggalkan solat. Jadi kita yang solat ini, alhamdulillah, kita kerjakan, terlepas kurang-kurang satu perkara. Tinggal lagi kita perlu perhatikan khusyuk kita. Jadi suka untuk saya sebutkan beberapa perkara yang membantu untuk kita khusyuk. Saya yakin dan percaya juga muslim-muslimat bukanlah pertama kali mendengarnya, tapi mudah-mudahan ia menjadi satu tazkirah untuk saya dan juga yang mendengar. Satu sebab yang menyebabkan kita itu berasa khusyuk adalah kita menghadirkan dalam jiwa kita, dalam kepala kita, tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu hak Allah. Kalaulah tak kerana solat ini, nescaya kita itu tidak ada dekat muka bumi ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi masa kita solat, kita hadirkan perkara tersebut, agung hak Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala merupakan pencipta kita, memberikan nikmat. Solat ini menyebabkan kita itu bertambah ataupun sebagai manifestasi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh hidup, kita boleh bergerak. Satu, kita hadirkan perkara tersebut dalam kepala kita ketika solat. Yang kedua adalah kita mengetahui tentang agungnya perintah solat. Solat ini seperti mana yang kita sebutkan di permulaan tadi, satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala
berikan direct kepada Nabi SAW tanpa perantara. Quran pun melalui perantaraan Jibril, tapi solat ni direct Nabi SAW dengan Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahawa kalau tak kerjakan solat dengan sempurna, dia bukan setakat rugi dekat akhirat, kita juga rugi kat dunia sebenarnya. Orang yang tidak mengerjakan solat, ketahuilah, dia gembira macam mana pun, ataupun kebanyakan sekarang ni dia tunjuk gembira. Kadang kita jumpa student kita kan, dia pakai lebih canggih daripada kita, dengan kasutnya, dengan lip lap mukanya tu kan. Kadang kita sebut lah, oh, bergaya hari ni, kita kata kat student universiti, bergaya hari ni. Kita biasalah Ustaz nak flex. Kita pun kata flex tu apa? Fleksibel ke apa? Bukan flex apa maksud dia? Nak tunjuk bahasa kan, nak flex. Apa dulu OOTD apa? Itu nak flex lah Ustaz. Ketahuilah apa yang mereka flex sebenarnya bukan hakikatnya. Bahkan kita tahu ada artis dekat Indonesia yang kita baca berita, ini orang kata apa, pasangan of the year. Sebab apa? Tunjukkan kemesraan dekat media sosial, inilah paling bahagia. Tak, akhirnya apa? Diketahui suaminya tu bukan bully, dera isterinya. Itu bukan hakikat ketenangan yang sebenar. Ketenangan yang sebenar adalah kita tahu kita dapat nikmat, kita solat, itu tanda kita bersyukur. Kita tahu kita susah, kepada Tuhan kita mengadu. Solat ini menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Ada apa-apa musibah, perkara pertama yang patut sampai adalah kepada Allah. Allah Ta'ala tahu keadaan kita, tapi mengadu pertama itu mestilah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu keagungan solat, tapi keagungan Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, jadi bila kita tahu keagungan solat ini, kita akan lebih, kita kata, patut solat dengan the best. Yang ketiga, itu dari sudut dalaman kita lah. Yang ketiga, kita mestilah bersiap siaga untuk solat. Tahu tak bersiap siaga untuk solat? Ada beza tak? Ada. Kita tengah jalan gitu kan, Allahu Akbar, masuk solat lah, mari kita solat. Dengan dia kata, oh ini 10 minit lagi nak solat, aku nak bersedia untuk solat. Ketahuilah muslim-muslimat, kesannya beza. Orang yang dalam kepala dia tu kata, aku nak bersedia untuk solat, ada 10 minit lagi, dia akan pergi mandi dulu kalau solat subuh tu. Kadang-kadang ini azab juga kadang kalau kita pergi masjid. Orang dengan tak gosok giginya, rambutnya kembang sana sini gitu. Baju tidur tu lah dibawa pergi baju pergi solat. Itu tak ada isti'dad, tidak ada persediaan untuk solat. Kawan dia kejut, dia tengok kita segan, budak bilik semua pergi solat, aku tak pergi solat, dia pun pergi. Beza. Dengan isti'dad kita menyiapkan diri kita tu, kita akan pakai pakaian yang sesuai, tidak mengerjakan dalam keadaan kelang kabut. Jadi 3 adalah kita isti'dad, kita bersedia untuk solat, untuk menyebabkan kita lebih tenang bergerak untuk mengerjakan solat. Yang keberapa dah? Yang keempat. Yang keempat adalah at-ta'anni fi solat. At-ta'anni maksudnya adalah perlahan-lahan mengerjakan solat. Perlahan-lahan mengerjakan solat. Ini pun dia punya rukuk tu bercantum dengan apa? I'tidal itu. Allahu Akbar terus gitu. Ketahuilah, orang yang mengerjakan solat dengan laju, confirm dia tidak akan ada apa? Dia tidak akan merenung bacaan solat dia. Sama ada bacaan Quran, Fatihah ataupun surah, ataupun bacaan doa ketika dia mengerjakan solat. Ini membawa kepada poin berikutnya lah. Yang kelima adalah, bila kita baca satu-satu ayat Al-Quran ataupun kita baca doa, sebab solat ini 2 tu saja, tak bacaan Quran ataupun doa. Doa pun ada 2 kan, doa untuk meminta petunjuk dan juga meminta hajat kita. Jadi orang yang tumakninahnya tak ada, confirm dia juga tidak akan merenung apa yang dia baca. Dan yang terakhir, ini ada banyak lagi lah kalau nak disebutkan, tapi ini yang terakhir saya sebutkan sebagai penutup, adalah pilih tempat yang sesuai dan juga pakaian yang sesuai. Ya, kadang-kadang kita pun nak pergi sukan
tengok baik kita kerjakan, memang kadang-kadang kita akan pakai yang bukanlah tak proper, menutup aurat, tapi tak menunjukkan kita betul mengagungkan solat. Sesekali okey, tetapi pada keadaan biasa kita ini dituntut untuk berhias ketika solat, pakai minyak wangi ketika solat. Kalau yang muslimatnya, afdalnya solat di rumah, di biliknya bahkan. Jadi pakailah minyak wangi pada waktu itu. Ini terbalik, solatnya tak pakai minyak wangi, bila dia keluar daripada rumahnya, dia berdandan, itu macam minyak wangi yang tumpah 2 kilometer boleh terhidu. Dia sepatutnya solat itulah yang patutnya kita berdandan, sepatutnya kita pakai wangi-wangian, itu membantu kita khusyuk. Jadi wallahu alam, itu sahaja yang mungkin dapat kita bahas dan saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.